Pengenalan bagi hak ke atas tanah orang lain adalah Undang-Undang Kanun Tanah Negara menyediakan beberapa peruntukan bagi membenarkan pemilik tanah menggunakan tanah orang lain seperti tanah yang berjiran untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, tujuan mendapat akses ke tempat awam dianggap sebagai hak yang penting kerana terdapat tanah yang terkunci atau tersekat dari mendapat laluan ke tempat awam. Hak ini wujud secara persetujuan bersama seperti ismen atau melalui kuasa undang-undang oleh PBN dengan hak lalu lalang pentadbir tanah dan melalui pembaktian hak lalu lalang awal pembaktian. Definisi bagi ismen adalah ismen ditarifkan sebagai hak yang diberikan oleh seorang pemilik tanah kepada pemilik tanah yang lain untuk mendapat faedah ke atas tanah pemilik pertama. Faedah yang dimaksudkan adalah hak untuk membuat sesuatu ke atas tanah itu seperti hak untuk melalui di atas tanah serven serta hak untuk melarang dari melakukan sesuatu ke atas tanah serven seperti melarang pemilik serven dari membina bangunan di atas tanah yang ditentukan dalam sepadan ismen. Tanah yang mendapat faedah dari mana-mana ismen disebut tanah dominan iaitu tanah menguasai, dan tanah yang dipunyai oleh pihak yang memberikan ismen dikenali sebagai tanah serven iaitu tanah menanggung. Pemilik bagi tanah itu dikenali sebagai pemilik dominan dan pemilik serven. Ciri-ciri asas ismen disebut di dalam kes terkemuka iaitu kes Ray Allen Burroughs Park ada 4, iaitu terdapat hak milik dominan dan hak milik serven. Yang kedua, terdapat hak yang dinikmati oleh pemilik dominan ke atas tanah pemilik serven. Yang ketiga, pemilik tanah dominan dan pemilik tanah serven terdiri dari orang yang berbeza. Yang keempat, hak yang diberikan hendaklah berjaya perkara ismen. Okey, seterusnya ialah ciri-ciri ismen yang diterima di Malaysia. Yang pertama ialah hak berbentuk positif iaitu hak yang membenarkan pemilik dominan untuk melakukan sesuatu ke atas tanah pemilik serven, dan hak berbentuk negatif ialah hak yang melarang pemilik serven dari melakukan sesuatu ke atas tanahnya demi kebaikan dan kepentingan pemilik dominan. Yang kedua ialah hak itu tertakluk kepada sekatan iaitu tidak membolehkan pemilik dominan mengambil apa-apa dari tanah serven, dan ia juga tidak boleh menjejaskan hak milik eksklusif pemilik tanah serven. Yang ketiga ialah ismen hanya diberikan dengan izin pemilik serven dan pemberian tersebut mesti dibuat secara nyata. Ini bermakna ia tidak boleh wujud dengan cara penggunaan lama walau selama mana tempoh penggunaan itu telah berlaku. Seterusnya ialah pemberi ismen iaitu pemilik serven mesti mempunyai berdaftar kerana kepada tanah serven. Penerima pajak, penyewa dan pemegang lesen tidak layak untuk memberikan ismen. Ismen boleh diberikan sama ada secara bertempoh atau selama-lamanya. Yang seterusnya ialah hak ismen mesti ditentukan dengan jelas. Hak itu adalah seperti hak untuk lalu lalang, hak untuk membenarkan ruang di atas tanah digunakan, larangan dari membina bangunan yang boleh menghalang aliran angin atau sebagainya. Bentuk hak itu disebut di dalam jadual 3 borang 17A. Yang akhir sekali adalah memberikan hak tambahan setakat mana yang perlu dan munasabah untuk menggunakan hak ismen dengan berkesan. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada bahagian pendaftaran esmen dan juga kesan pendaftaran esmen. Seksyen 286 di bawah Kanun Tanah Negara ataupun KTN telah pun memperuntukkan bahawa setiap esmen perlu didaftarkan, dan terdapat 2 borang pendaftaran esmen iaitu borang 17A iaitu borang biasa dan juga borang 17B bagi esmen berbalas sokongan dinding kongsi, dan di dalam borang ini juga boleh mengandungi persetujuan untuk mengenakan bayaran tertentu sebagai balasan kepada hak esmen. Esmen yang tidak didaftarkan adalah tidak sah walaupun terdapat perjanjian hitam putih di antara kedua belah pihak. Peruntukan di bawah Seksyen 206-3 tidak dapat membantu untuk menguatkuasakan esmen yang tidak berdaftar. Ini bermakna Kanun Tanah Negara tidak akan mengiktiraf esmen dalam bentuk ekuiti. Antara kes yang kita boleh lihat dalam isu pendaftaran esmen ini adalah melalui kes Datin Siti Hajar melawan Murugasu pada tahun 1970, di mana fakta kes ini menunjukkan defendant iaitu Murugasu telah pun membuat satu jalan merentasi tanah plaintiff iaitu tanah Datin Siti Hajar tadi untuk ke jalan utama. Plaintiff ini tidak berpuas hati dengan tindakan tersebut dan telah menyaman defendant kerana menceroboh dan juga melakukan kerosakan atas tanah itu. Akhirnya Common Law ataupun Kanun Tanah Negara KTN telah pun digunakan pakai dalam penentuan ismen kes ini. Dan akhirnya keputusan kes ini adalah mahkamah membenarkan tuntutan plaintiff dan mendenda defendant kerana menceroboh dan melakukan kerosakan, dan mengarahkan defendant untuk membayar kadar sewaan sepanjang penggunaan tanah dari tahun 1964 sehinggalah 1999. Terdapat juga kesan setelah ismen didaftarkan, antaranya ialah ismen mengikat pihak lain yang mengambil alih hak milik ke atas tanah tersebut. Sebagai contohnya, apabila pemilik serven menjual tanah itu kepada pihak ketiga juga akan terikat dengan ismen yang sedia ada. Ini kerana menurut Seksyen 215-3-A, ismen adalah kekal bersama-sama dengan tanah sehingga ia terbatal atau dibatalkan menurut undang-undang. Kesan yang punya ialah ismen boleh dinikmati oleh pihak lain yang menerima pindah milik tanah pemilik dominan berdasarkan Seksyen 215-2 ataupun Seksyen 287.
Dan akhir sekali, menurut Seksyen 287 pula, easement ini boleh dinikmati oleh pemegang pajakan, penyewa dan pemegang gadaian. Dan mereka ini, golongan ini juga boleh mengambil tindakan perlu untuk menguatkuasakan easement. Seterusnya, kemungkinan pemilik serbian. Apabila easement didaftarkan, pemilik serbian mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan easement dengan membenarkan pemilik dominan menggunakan tanahnya untuk manfaat yang ditentukan oleh easement. Jika pemilik serbian gagal melakukan demikian, terdapat beberapa tindakan yang boleh dilakukan oleh pemilik dominan untuk menguatkuasakan easement. Yang pertama, pemilik dominan boleh menghentikan kemungkinan itu dengan bertindak menghalang sekatan yang menghalang penikmatan easement. Tindakan ini hanya boleh dilakukan setakat yang perlu bagi pelaksanaan easement sahaja. Dan yang kedua, pemilik dominan boleh menuntut ganti rugi. Dan yang ketiga, pemilik dominan boleh memohon injaksi dari mahkamah bagi melarang pemilik serbian dari melakukan kemungkinan easement. Tindakan untuk menguatkuasakan easement ini boleh dilakukan oleh pemilik dominan dan sesiapa sahaja yang berhak untuk menikmati easement seperti pemegang gadaian, penerima pajak dan penyewa. Seterusnya, penamatan easement. Terdapat 3 cara dalam penamatan easement. Yang pertama, cara pelepasan pada bila-bila masa oleh tuan punya tanah menguasai. Rujukan daripada Seksyen 289, penamatan dilaksanakan atas borang 17C. Easement itu terus terhenti daripada wujud pada tarikh borang 17C didaftar. Jika tanah menguasai tertakluk pada pajakan, pemegang gadaian atau penyewa atas tanah mestilah memberi keizinan untuk pelepasan itu. Dan keizinan itu hendaklah didaftarkan bersama borang 17C. Yang kedua, pembatalan easement dengan cara pencantuman hak milik dan milikan. Berdasarkan rujukan Seksyen 290 KTN, easement akan berakhir dengan serta-merta kerana telah melanggar syarat easement. Syarat tersebut ialah seseorang itu tidak boleh mempunyai easement atas tanahnya sendiri. Yang terakhir, pembatalan easement oleh pendaftar. Rujukan Seksyen 291, easement dibatalkan sama ada atas sebab tempoh easement telah tamat, easement tersebut telah usang dan ditinggalkan, dan yang terakhir sekali, pembatalannya tidak akan mencetuskan mana-mana orang yang berhak untuk mendapat faedahnya. Okey, baiklah. Assalamualaikum. Saya akan teruskan perbincangan ini dengan topik yang seterusnya iaitu hak lalu lalang pentadbir tanah. Jadi saya akan mulakan dengan definisi dahulu. Okey, definisi ini ialah satu hak yang membolehkan PBN iaitu pihak berkuasa negeri mempunyai tanah berimilik lain. Okey, mempunyai tanah berimilik lain ni maksudnya orang tu ada kawalan secara total ke atas tanah tersebut ataupun orang awam untuk melalui di atas tanah berimilik. Tanah berimilik tu maksudnya tanah tu dimiliki oleh seseorang. Cuma kalau dalam bahasa dia tanah berimilik untuk mendapat akses ke tempat awam, hutan simpanan, tanah rizab atau tanah untuk mengambil batuan. Okey, tadi saya ada sebut tempat awam kan. Jadi antara contoh tempat awam tu ialah tepi pantai, sungai, stesen kereta api, jalan awam ataupun seumpamanya. Dan hak lalu lalang pentadbir tanah ni dia ada dua bentuk. Bentuk yang pertama ialah hak lalu lalang pentadbir tanah persendirian, iaitu hak yang diberikan untuk faedah PBN sahaja ataupun hak yang diberikan untuk faedah mana-mana pemunya tanah berimilik yang ditentukan. Jadi tengoklah, kalau keizinan tu diberikan kepada PBN sahaja, jadi PBN je lah yang ada kebenaran untuk bangunkan tanah tu ke, untuk pemeliharaan ke. Dan kalau keizinan tu diberikan kepada pemunya tanah berimilik yang ditentukan, jadi orang tu je lah yang ada keizinan untuk buat apa-apa kat tanah tu. Ia juga turut boleh digunakan oleh pihak yang mendapat kebenaran secara nyata ataupun tersirat. Okay, jadi saya rasa semua orang akan faham kalau diberikan secara nyata tu mungkin melalui surat, okey, diorang boleh ada perjanjian. Okay, saya akan terangkan daripada segi tersirat tu. Okay, saya bagi contoh. Okay, saya ada tanah, dekat kawasan perumahan tu saya ada satu bidang tanah. Tapi saya tak bangunkan lah pun tanah tu, saya tak bercocok tanam pun, saya tak buat apa-apa kat tanah tu. Tapi masyarakat dekat perumahan tu tak tahu tanah tu milik saya. Jadi diorang bagi anak diorang main bola, diorang buat acara kecil-kecilan, sampai birthday ke apa. Jadi saya sebagai pemilik tanah tu, saya tak ambil tindakan apa-apa pun. Saya biar je diorang buat apa-apa. Tapi saya tahulah diorang buat apa dekat atas tanah saya tu. Jadi kat sini, kita boleh katalah saya memberi kebenaran secara tersirat. Okey, bentuk yang seterusnya ialah hak lalu lalang pentadbir tanah awam, iaitu hak yang diberikan untuk faedah awam, iaitu faedah masyarakat lah. Hak lalu lalang pentadbir tanah boleh wujud sama ada menyambungkan antara tempat persendirian dengan tempat awam ataupun menyambungkan antara dua tempat awam. Okey, antara contoh yang saya boleh bagi menyambungkan tempat persendirian dengan tempat awam tu. Okey, contoh saya, rumah saya tu, saya ada tanah, tapi depan rumah saya tu ada sekolah. Jadi orang yang nak bangunkan kawasan sekolah tu, dia nak bina pejalan kaki. Tapi diorang terpaksa bina dekat atas tanah saya. Jadi diorang kena minta izin saya dulu untuk bina pejalan kaki untuk hubungkan antara kawasan perumahan tu dengan sekolah. Okey, antara contoh menyambungkan antara dua tempat awam ni pula. Okey, contoh dekat sebelah kiri ada shopping mall, kat sebelah kanan pun ada shopping mall. Tapi orang yang nak bangunkan tu dia nak bina pejalan kaki. Dia nak hubungkan shopping mall sebelah kanan dengan shopping mall sebelah kiri. Jadi orang yang nak membangunkan kawasan tu dia kena minta izin lah pemilik shopping mall kanan dengan pemilik shopping mall kiri tu untuk bina pejalan kaki untuk mudahkan masyarakat bergerak. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai ciri-ciri hak lalu lalang pentadbir tanah. Okey, hak lalu lalang pentadbir tanah ni merujuk kepada hak yang diberikan kepada seseorang atau entiti untuk melintasi tanah hak milik orang lain untuk tujuan tertentu. Okey, untuk tujuan tertentu tu macam kita nak akses ke kawasan lain yang tidak mempunyai jalan raya atau kegunaan untuk penyelenggaraan. Yang kedua adalah perjanjian bertulis. Perjanjian ini mungkin
merangkumi syarat-syarat penggunaan dan sekiranya terdapat sebarang bayaran atau pertukaran berhubung dengan hak tersebut. Yang ketiga adalah had geografi. Had lalu lalang pentadbir tanah mungkin terhad kepada laluan tertentu atau kawasan-kawasan yang dinyatakan dalam perjanjian. Yang keempat adalah jangka masa. Jangka masa ni jangka masa sah hak tersebut. Ia boleh bersifat sementara dan terdapat juga perjanjian yang membenarkan pemutusan hak dalam keadaan tertentu. Yang kelima adalah keperluan pemeliharaan. Pemilik tanah yang memberikan hak lalu lalang pentadbir tanah mungkin menetapkan syarat-syarat berkaitan dengan pemeliharaan laluan atau kawasan yang digunakan. Yang keenam adalah tidak menyebabkan kerugian besar. Biasanya hak lalu lalang pentadbir tanah tidak sepatutnya menyebabkan kerugian besar kepada pemilik tanah yang memberikan hak tersebut. Ini boleh memberikan perlindungan kepada pemilik tanah asal. Yang ketujuh adalah boleh dipindah milik. Bergantung kepada syarat-syarat perjanjian, hak lalu lalang pentadbir tanah boleh dipindah milik kepada pihak ketiga. Tapi perlu diingatkan bahawa ciri-ciri hak lalu lalang pentadbir tanah boleh berbeza bergantung kepada undang-undang tempatan dan peraturan tanah di sesuatu kawasan. Di prosedur terdapat 11 langkah yang perlu dilalui. Langkah pertama ialah permohonan. Pemilik tanah atau penduduk membuat permohonan melalui borang 28A kepada pendaftar tanah ataupun pentadbir tanah. Langkah kedua ialah pertimbangan awal. Pendaftar tanah menilai permohonan dan menghantar kepada pentadbir tanah. Langkah ketiga pula ialah penentuan keperluan hak lalu lalang awam. Pentadbir tanah menilai keperluan hak lalu lalang awam berdasarkan Seksyen 390 dalam kurungan 2 dulu. Langkah keempat pula ialah siasatan atau penyelidikan. Pentadbir tanah memilih di antara siasatan, inquiry ataupun penyelidikan investigation untuk memperoleh maklumat mengenai hak lalu lalang. Langkah kelima bagi prosedur ialah pentadbiran tanah membuat keputusan berdasarkan fakta yang diperolehi melalui siasatan dan juga penyelidikan. Langkah keenam, penerbitan perintah. Jika berpuas hati, pentadbiran tanah akan mengeluarkan perintah yang menjelaskan hak lalu lalang termasuklah syarat dan juga sekatan yang dikenakan. Langkah ketujuh, penyertaan memorial. Memorial dimasukkan ke dalam pendaftaran tanah dan dokumen hak milik sebagai tanda kewujudan hak lalu lalang. Langkah yang seterusnya ialah penilaian semula oleh mahkamah jika perlu. Manakala langkah prosedur yang kesembilan ialah pematuhan terhadap prinsip keadilan. Mahkamah perlu memeriksa keputusan dan memastikan pematuhan terhadap prinsip keadilan semula jadi. Langkah ke-10, pembatalan. Jika proses tidak diikuti dengan betul ataupun hak lalu lalang dianggap tidak perlu, mahkamah boleh membatalkannya. Langkah yang terakhir, penyertaan dalam dokumen rasmi. Keputusan mahkamah dan sebarang perubahan hak lalu lalang dimasukkan ke dalam dokumen hak milik dan dokumen rasmi yang berkaitan. Untuk bahagian penamatan pula, hak lalu lalang pentadbir tanah akan ditamatkan oleh pentadbir tanah jika didapati bahawa pihak yang diberikan hak tersebut melanggar syarat yang ditetapkan atau juga mendapati bahawa hak tersebut sudah tidak mustahak lagi. Pembatalan tersebut akan dibuat selepas mengadakan siasatan lanjut bagi mengesahkan alasan pembatalan itu. Ia akan dilakukan dengan memotong memorial yang telah dibuat di atas dokumen hak milik daftaran dan dokumen hak milik keluaran. Hak lalu lalang pembaktian. Pertama sekali, apakah itu hak lalu lalang pembaktian? Hak ini merupakan hak orang awam untuk melalui dan juga merentasi tanah milik persendirian dengan asas ataupun alasan bahawa ianya telah digunakan sekian lama tanpa sebarang bantahan oleh pemunya tanah itu sendiri. Baiklah, tujuannya pula adalah untuk kegunaan orang awam tanpa mengkhususkan kepada mana-mana pihak yang tertentu. Hal ini bagi membuktikan kewujudan hak ini, pihak yang mendakwa kewujudan yang perlu untuk menunjukkan terdapatnya pembaktian. Pembaktian dapat ditunjukkan melalui fakta kes yang dapat menunjukkan bahawa yang pertama, tanah itu digunakan oleh orang awam untuk laluan. Kedua, penggunaan itu telah berlaku sejak sekian lama dan yang ketiga dapat diandaikan bahawa pemunya telah memberikan hak lalu lalang itu. Seterusnya kita kembali kepada contoh kes di mana kita dapat lihat contoh kes Leo Tin Su dan LL lawan syarikat Warso pada tahun 1990. Responden dalam kes ini ialah kontraktor pelombongan pasir. Beliau membuat perjanjian dengan beberapa pemunya tanah untuk melombong, mengerjakan dan mengeluarkan pasir dari tanah-tanah mereka dan kemasukannya kepada tanah itu melalui jalan satu dan atas satu lot tanah yang telah dirizabkan. Sungguh pun tanah itu telah diserahkan kepada kerajaan, ia belum diambil alih oleh pihak kerajaan. Seterusnya kita balik kepada isu kes di mana ada 3 isu kes, iaitu sama ada lot itu adalah jalan awam sebelum 1957, sama ada lot itu adalah jalan awam selepas 1957 dan sama ada laluan di atas tanah itu dikira sebagai easement atau pembaktian. Dan keputusan kes amat mengejutkan di mana menolak rayuan dan jalan telah dikatakan merupakan jalan yang telah dilalui oleh orang ramai sejak sekian lama itu. Dan alasan kehakiman adalah common law isu pembaktian tanah ini diterima mahkamah. Dan seterusnya kita akan lihat perbezaan di antara hak lalu lalang pembaktian dengan easement dan juga hak lalu lalang pembaktian dengan pentadbiran tanah. Untuk hak lalu lalang pembaktian dengan easement pula untuk kegunaan awam bukan persendirian dan tidak melibatkan pihak seperti pemunya servian dan pemunya dominan. Bagi hak lalu lalang pembaktian dengan pentadbir tanah pula tidak memerlukan kelulusan pentadbir tanah walaupun elemen keperluan wujud bagi kedua-dua hak.